Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah wahi abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa li ajdatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Sya'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana melanjutkan lagi usia kita sampai dapat pindah tahun dari tahun 1404 tahun 1435 Hijriah. Ini berarti Allah Ta'ala memberi modal untuk kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan menghasilkan bekalan untuk kita bawa ke akhirat kelak. Jelas? Jelas. Saya masih keringan sana. Hari ini ada 3 pernikahan. Pas sembahyang Jumat buat 2 sampai resat asar 5 lebih. Kemudian sebagaimana yang disebutkan dalam kitab tasawuf ini tentang ta'am, satu ta'am, banyak makan. Cara tak langsung termasuk dalam rangka banyak makan. Tuan rumah bila diberitahu dah kenyang lepas makan tadi, takkanlah sikit-sikit tak boleh selekan, tak sampai hati. Akibatnya dah petang tu buka TV, tengok berita ke layar, bangun-bangun cuaca dah lain. Saya menyangka waktu subuh. Kemudian teringat tengah hari tadi lepas Jumat mengurusi masjid Tuan Haji Osman, saat malam ni tak ada penceramah. Langsung saya lekas basuh muka habis sembahyang, cari kitab yang biasa. Baru teringat kitab tu dah hilang dah 3 minggu tercecir, tak ada orang pulangkan. Capai kitab yang dulu sebelum tu. Kitab dulu yang sebelum itu ada 3 kumpul seluruh ni. Tauhidnya Risalah Tauhid, fiqahnya Idaman Penuntut, dan tasawufnya ialah Penawar Bagi Hati. Jadi ada 3 di bangsa ini mana yang nak digunakan. Tapi bila buka tasawuf tadi, tersingkap-singkap ni, pelajaran tasawuf dah lama kita tak muzakarahkan, tak bincang sama-sama, ditangguhkan dengan pelajaran lain yang kebetulan dah berapa minggu agaknya ada penceramah-penceramah yang datang tiap-tiap malam Sabtu ni. Jadi saya pun macam dah seronok lah mendengar ni. Kerana bila umur dah tua ni, dia punya jentera-jentera ni, dari segi ingatan, dari segi kefasihan badan, anggota, kadang-kadang kita nak buat jalan betul juga ya, tapi orang kata macam tak sihat Ustaz.
inilah baru sedar orang tua nak buat cara muda pun, jalan sihat, cara muda pun orang nampak. Saya kata Noja tadi jadi saya buka kitab tasawuf ni. Tasawuf iaitu daripada penawar hati, menawar bagi hati. Kita dah sampai kepada macam mana kita nak menjaga faraj. Menjaga faraj. Pasal yang kelima menyatakan faraj. Faraj ni kalau sepintas lalu macam pergi kepada perempuan tapi dalam bab tasawuf ni faraj tu untuk dua-dua Kan dulu kita diingatkan oleh Imam Al-Ghazali oleh Nabi Muhammad SAW hadis mengenai hati. Mengenai hati. Jadi hati ini dalam diri kita sebagai raja pemerintah. Dalam hadis katakan kalau hati itu betul, maka anggota-anggota lain pun ikut betul. Hati sakit, anggota lain pun ikut sakit. Kalau hati sehat, maka yang lain-lain pun ikut sehat. Maka ingatlah supaya kita mengawasi hati kita. Maksud hati ini ada dua Satu, hati yang zahir, yang boleh dipotong-potong, boleh digoreng barangkali. Yang kedua, hati nurani. Hati nurani, hati yang dulunya dalam hati biasa dipanggil hati nurani. Hati inilah yang menerima iman, menerima Islam. Jadi kalau hati itu bersih, mudah menerima iman dan Islam dan nur, ilmu, maka hati itu akan sehatlah. Tertentu hati itu akan mengarahkan kita kepada perkara-perkara yang baik dan sehat. Jadi antara 7 anggota yang didedahkan kepada kita supaya menjaganya berdasarkan kepada hadis kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu pengawal. Tiap-tiap kamu adalah pengawal dan akan ditanya tentang apa yang dah dikawal. Sama dengan khalifah yang telah kita bincangkan dulu. Kita ni hidupkan Allah di dunia ini selain daripada hamba Allah, kita juga sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Bila berjawatan khalifah Allah, khalifah pemimpin maknanya, maka kita ada tanggungjawab yang kita pimpin. Bila kita ada tanggungjawab yang kita pimpin, yang kita kawal, kita akan disoal terhadap apa yang kita kawal, kita pimpin. Dalam hal tasawuf, menerangkan tentang maksiat ada terbagi 2. Satu maksiat zahir, satu maksiat batin. Maksiat zahir, maksiat yang dilakukan oleh anggota zahir. Mata, telinga, tangan, lidah, kemudian mulut, perut, kemaluan dan kaki. Ada 7 itu disebut anggota-anggota zahir yang kita dipertanggungjawabkan oleh Allah supaya mengawalnya, dan besok akan disoal di hari akhirat. Apa yang kau dah kawal, dah jaga tentang mata. Waktu itu mulut tak bercakap lagi. Yang bercakap mata, bercakap sendiri, mengaku sendiri kepada Allah. Apa yang kau telah jaga terhadap telinga yang dikurniakan oleh Allah, maka waktu itu juga kita boleh bercakap, telinga yang bercakap sendiri, membuat pengakuan apa yang telah dilakukan oleh telinga. Waktu itulah baru datang penyesalan. Dan mengikut uraian pensaraf Saufi, pertanyaan itu ataupun cerita lidah, mata, telinga, hati itu bukan setakat dia bercakap, tapi dibuktikan dengan tayangan-tayangan. Kalau dia melakukan sesuatu tempat larangan, akan keluarkan videonya. Video kita tu akan ditayangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terpaksa kita akur dan tunduk, tak boleh nak menafikan lagi. Sebab video Allah ini, kalau manusia boleh mencipta hari ini,
kamera-kamera video yang begitu unik, ya, begitu menakjubkan. Saya baru minggu lepas tanya kamera ni. Jadi kamera yang terbaru ni, dia juga tak payah gunakan laptop, sambung-sambung kan. Daripada kamera itu juga boleh dikeluarkan gambar macam laptop. Akan datang lagi canggih. Ini kamera-kamera video-video ni ciptaan manusia di atas kemajuan ilmu yang dipelajari dari semasa ke semasa, akhirnya dapat mencipta alat-alat baru yang dulu zaman Nabi Muhammad umat-umat itu tak dapat menikmati apa yang kita rasai hari ini dari segi elektriknya, ya, dan lain-lain. Jadi hari ini kemajuan yang Allah berikan kepada manusia ini, ilmu untuk membawa kemajuan tu begitu hebat. Tapi kalau kita balik kepada sejarah para nabi, Allah Ta'ala sudah pun menggunakan beberapa nabi sebagai mukjizat yang luar biasa. Katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika balik daripada Isra dan Mi'raj, diterangkan tentang kisah yang ditemui dan disaksikan. Maka ada yang menyoal tentang Baitul Muqaddis, Masjidil Aqsa. Ditanya berapa tiangnya, ya, berapa pintunya, berapa tingkapnya. Nabi ke sana sekejap masa sempat nak bilang. Tapi waktu itu tiba-tiba ada tayangan gambar, tayangan gambar. Zaman itu tak ada benda tu, tayangan gambar macam video lah, gambarkan Masjidil Aqsa. Nabi pun bilanglah daripada gambaran itu dan menjawab dengan tepat kepada orang yang bertanya. Kerana orang bertanya dah berkali-kali pergi sana mencatat semuanya. Jadi apa yang dijawab oleh Nabi berkenaan Masjid Aqsa, pertanyaan-pertanyaan tadi tepat, sehingga tak ada jalan nak menafikan bahawa Nabi Muhammad ni tak ke Masjidil Aqsa. Padahal memang tak bilang, ya. Tapi oleh kerana kekasih Allah, dia nak selamatkan, ditunjukkan. Kemudian gambaran perjalanan Isra dan Mi'raj yang hari ini kita lihat video, TV dekat tengah jalan pada gambar, ya. Gambaran orang yang tak sembahyang, apa balasannya, gambaran orang yang mengumpat, semua ditunjukkan. Tayangan-tayangan itu dah disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, rakaman-rakaman itu tinggal ditayangkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini keistimewaannya, walaupun dia tak jumpa zaman kita, tapi dia telah mengetahui, menyaksikan kehebatan-kehebatan yang akan berlaku di kemudian hari. Itulah keistimewaan Nabi Muhammad, juga Rasul-Rasul yang lain. Jadi setelah kita membincangkan mata, apa tujuan Allah Ta'ala kasih kita mata, beri kita mata, apa tujuannya. Bayangkan kalau kita tak ada mata. Ada mata tapi tengah malam gelap, rumah kita tak ada api dalam rumah, macam mana, apa kita nampak? Jadi setengah orang memikirkan tentang kegunaannya, tapi tentang amanah. Mata ni merupakan amanah Allah yang mesti dijaga supaya jangan digunakan kepada perkara yang tak diridhai oleh Allah. Itu kurang mengkaji, tapi dilepaskan pandangan mata ini, mana yang disuka mengikut arahan hati. Itu tadi. Tapi kalau hati tadi bersih, dia mengarahkan mata hanya tengok yang baik-baik, tengok yang diizinkan oleh Allah. Bila jumpa yang tak diizinkan, diistighfar, astagfirullah, tinggalkan. Begitulah peranan kita dalam menjaga amanah Allah, sekaligus nikmat Allah. Mata, telinga, lidah, tangan, kaki itu nikmat-nikmat Allah yang dikurniakan kepada kita. Tapi satu lagi yang patut kita sedar, itu merupakan amanah, dan kita akan disoal terhadap anggota-anggota kita, setakat mana kita mengawal dan gunakan.
Jadi kebetulan malam ni sampai kepada anggota yang ke-7 kau ya. Yang ke-7 kaki, yang ke-6, yang ke-5. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia bagi engkau farad. Allah Ta'ala telah menjadikan farad itu bagi engkau kerana kegunaan yang dibangsakan kepada akhirat. Untuk digunakan farad itu, alat kelamin itu ataupun kemaluan itu adalah digunakan untuk kebaikan kita di akhirat nanti. Kebaikan kita di akhirat nanti. Walaupun untuk dunia kita dapat nikmat. Dia ustaz-ustaz dah mengajarkan paling seronok berkahwin, ya, bertemu lelaki dengan perempuan, rasa lazat dan puas hati, tapi dapat pahala besar, ya. Nafsu kita lepas, tapi lepaskan nafsu mengikut jalan yang halal. Yang kita angankan daripada bujang lagi, bila lah dah rasa. Kalau dah tak tahan sangat, kita puasa, bakal belum cukup, yang dicari belum dapat, bertahan. Sekali ditemukan jodoh, sampailah malam pertama. Bagi orang yang tidak mengkaji pelajaran tasawuf tentang macam mana kita nak melaksanakan amanah Allah ini, dia kadang-kadang macam biasa. Lebih-lebih lagi hari ini, ya, gambaran-gambaran, video-video lebih dahsyat dan teruk yang boleh merosakkan iman kita, perasaan kita. Dan dah ditemukan dengan isteri yang halal melalui nikah tadi pun, kadang-kadang kita tak dapat memandu dalam menunaikan tanggungjawab kita mengenai nafkah batin, kadang-kadang terpengaruh dengan cara-cara yang tak diridai oleh Allah. Kalau kita dapati dalam video-video dan lain-lain melalui internet dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita dalam Islam ni diberi panduan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikut panduan tu, kita dapat merasai kenikmatan lahiriah dan juga kenikmatan rohaniah, iaitu mengadakan anak. Satu daripada tujuan Allah kasih kita benda tu untuk mengembangkan, melahirkan, mengembangkan zuriat. Tujuan pertamanya, tanakahu taksuru, katanya. Tanakahu taksuru fa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Selalu yang kita dengar dekat khutbah, an-nikahu sunnati faman lam yarghab wa lam yarghab bi sunnati falisa minni. Nikah itu sunnahku, perjalanan hidupku, cara hidupku. Berkahwin itu cara hidupku. Siapa yang tak suka mengikut aku tentang perkara itu, bukan daripada aku. Tapi nak ikut Nabi ni ada hadnya, ya. Nabi boleh lebih daripada 4. Itu urusan Allah SWT untuk Nabi-Nya. Boleh lebih daripada 4. Kalau kita bilang isteri Nabi itu ada 11, ya? 11. Semua arahan Allah. Tiap-tiap kali nak berkahwin tu menunggu wahyu, dapat wahyu supaya berkahwin. Dan kebanyakannya janda yang suaminya mati dalam perang, dan dia itu, suami itu pula ketua musuh, terkorban dalam perang, lalu dibela janda ni oleh Nabi, maka kaum itu semua masuk Islam. Ada masyarakat macam itu. Tapi kita macam mana kalau kali lebih dari satu? Itulah, kadang-kadang kita nak ikut sunnah Nabi, kebaikan tertarik yang sunnah itu yang nak dicari. Tapi nawaitunya tu macam mana? Pertama tadi ikut sunnah Nabi. Yang kedua,
tanah kaum tansuru, kawinlah kamu akan dengan perkawinan itu kamu dapat mengembangkan zuriat. Bila kamu orang Islam berkahwin cara Islam, zuriat akan lahir ialah Islam, maka semua itu akan menjadi umat Muhammad. Dan Nabi berkata, aku besok bangga di akhirat dengan ramainya umat. Itu tujuan kahwin, arahan kahwin tadi antaranya di sini disebutkan untuk mendapat anak-anak dan zuriat. Maka kata Nabi, aku bermegah-megah dengan kamu akan segala umat pada hari kiamat. Itu amanah Nabi. Umat ni datang daripada mana? Daripada faraj lah, daripada alat kelamin kita yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada alat kami itulah melahirkan benih ataupun air mani, iaitu benih manusia. Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanpa bertemu benih daripada lelaki dengan perempuan, mani lelaki dengan mani perempuan tak bertemu, tak akan wujud anak. Sebab itu dilahirkan tabung uji pula. Keluarkan air mani lelaki dengan air perempuan, dimasukkan dalam tabung uji. Sebab tabung dalam rahim ibu tu dah tak berfungsi, maka dimasukkan tabung uji. Sampai begitu, dan ulama-ulama ada yang mengharuskan boleh syaratnya mani itu mani lelaki, dan yang perempuan tu mani perempuan, bukan mani orang lain. Kalau mani orang lain sama dengan zina kedudukannya. Baik, ini sabda Nabi tentang macam mana kita nak gunakan pemberian Allah al-kelamin tadi. Nabi bersabda, "Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salih yad'u lah." Ada kaitan dengan anak yang salih, suriat tadi, ya, untuk menurunkan suriat, dan kalau boleh, dan usaha zuriat itu kalau boleh akan melahirkan anak yang salih. Kerana Nabi bersabda, "Iza mata ibnu Adam," apabila mati seseorang manusia, in qata'a amalu, putuslah amalnya. Tak dapat sembahyang lagi bila mati, tak dapat berpuasa lagi, tak dapat berjuang lagi, berkorban lagi, tak dapat lagi, putus amalnya. Illa melainkan illa min salasin, melainkan 3 perkara yang tak putus. Pertama, sedekahtin jariyah. Di kitab ini mengistilahkan sedekah jariyah itu wakaf. Harta-harta yang kita dah wakafkan, kita serahkan menjadi milik Allah, itu dipanggil sedekahun jariyah. Macam kita derma untuk masjid, apa saja yang digunakan untuk masjid ya menjadi wakaf ataupun sedekah jariyah. Di sini sebut wakaf. Wakaf dan sedekah jariyah ni tak boleh tarik balik, ya, besar-besar. Dah wakafkan tarik balik. Ini datuk wakafkan, cucu tarik balik. Macam mana tu? Datuk dah mati, bapak dah mati, dalam geran nama datuk, padahal datuk dah wakafkan. Dulu pejabat agama tak ada kemas kini macam hari ini. Nak wakafkan hanya lafaz orang saksi. Dah merdeka baru ada pejabat agama. Tahun 1959 baru ditubuhkan, kalau Melaka lah, baru ditubuhkan Majlis Kaum Islam. Lepas tu dalam tahun 1060 sampai 61 baru ada pejabat agama. Ada majlis agama, ada pejabat agama. Barulah pergerakan agama Islam di Melaka ni mengikut peraturan-peraturan. Habis yang dulu wakaf sebelum merdeka, tak ada filenya, tak ada catatannya, pejabat agama belum ada. Jadi inilah yang berlaku banyak hari ini. Datuk mewakafkan, cucu menjual. Sebab nilai tanah di Kebangan ini makin naik, makin tinggi, macam emas tanah. Jadi berbalik kepada
amal yang tiga illa min salas. Pertama disebut sini waqaf, kedua ilmu yang diambil manfaat dengan dia, dan ketiga anak yang beriman yang mendoakan baginya. Sadaqatin jariyah, ilmun yantafi'u bihi wa waladun salih. Diuraikan, berkata Ibnu Hajar ulama-ulama Syafi'i ini banyak hebat-hebat. Ibnu Hajar di antara yang terhebat. Guru ni murid daripada Imam Nawawi. Imam Nawawi pun tak kurang hebatnya, ya. Tapi itulah bila sebut dia teringat Ustaz Nur Amali. Ulama-ulama yang macam ni masuk 40 tahun dia tak mau nak menjadi imam, menjadi apa, ya. Dia nak lumpuhkan dengan amal. Kerana apa? Allah Ta'ala bertanya, lima taqulu ma la taf'alu. Kenapa engkau bercakap tentang apa yang kau tak buat? Dalam kitab ada surat-surat yang mesti kita sampaikan, maka Tok Guru pun sampaikanlah. Tapi banyak perkara itu yang dia belum buat. Jadi bila dah banyak cakap perkara-perkara yang dia belum dapat buat, dia stop. Dia tak mau nak ngajar lagi. Dia nak praktikan, amalkan. Sebab akan disoal oleh Allah, kenapa engkau cakap perkara yang kau tak buat? Ini berat penyampaian, pendawa-pendawa ni. Sampai ada yang katakan dia lah masuk neraka dulu kerana ada ilmu, tapi tak dibuat, tak dikerjakan ilmu itu. Sebab itu ada cerita hadis dalam surga besok, ada yang terpanjang di akhirat ni. Antaranya guru-guru di dalam neraka. Kau kan guru aku, macam mana kau duduk kat situ, aku di surga? Inilah yang saya cerita dari Asyura itu, kisah 16 mayatnya yang tak hancur. Yang masih ingat hidupnya orang tu macam biasa, tak nampak jubah besar, serban besar, tapi kenapa mayatnya tak hancur? Jadi nilai takwa tadi di dalam hati yang tahu hanya Allah. Dan dulu ada cerita Karim Poncot zaman Sultan Abu Bakar. Dia memang Karim Poncot tu penjuru-penjuru. Kalau dia macam sini, dia duduk kat penjuru je, konyol bodoh je. Tapi karamah dia, orang kagum punya karamah, rupanya wali. Hari itu saya kata wali ada 4. Pertama, dia tahu dia wali, orang pun tahu dia wali. Macam Syekh Abdul Qadir Jailani, siapa tak kenal yang dia tu wali. Dan dia sendiri berkata, kakiku di pundak, di bau wali-wali. Sebab itu digelar Sultanul Aulia. Dia tahu dia wali, orang lain pun tahu dia wali. Ada yang dia tahu wali, orang lain tak tahu dia wali. Dia dapat rasa, dia tahu dia wali, orang lain tak tahu yang dia wali. Ada pula yang dia tak tahu yang dia wali, orang lain pula tahu. Sekolah ni, kat sana aku jumpa, kat sini aku jumpa. Orang lain mengetahui dia wali, tapi dia sendiri tak tahu. Yang satu lagi ni, orang tak tahu dia wali, dia pun tak tahu dia wali, hanya Allah. Allah yang menilai dia kekasih. Wali itu kekasih Allah. Wali Allah tadi kekasih Allah. Dia hamba-Ku yang Ku kasihi. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah zaman-zaman akhir ni agaknya. Belum berlaku sekali jumpa yang tak hancur daripada 150 16, arti 10%. Ya, 10%. Dan ada perbualan masih berlaku lagi. Orang yang pergi ke tempat itu bertanya-tanya. Jadi akhir zaman ni banyak orang yang tak percaya tentang janji-janji Allah. Tapi Allah tunjukkan. Kita persoalkan. Yang orang nak kejar Syiah ni, adakah orang nak Syiah? Ya. Orang ahli sunnah wal jamaah. Kita di Malaysia ni kebanyakan penganut ahli sunnah wal jamaah.
Itu untuk membuktikan kepada kita rakyat Malaysia, jangan tinggalkan ahli sunnah wal jamaah. Itu di antara ahli sunnah wal jamaah yang aku telah terima sebagai hamba-Ku dan kekasih-Ku. Kenapa nak kerja-kerja Syiah? Syiah ada banyak duit, tapi apa maknanya kalau ajaran itu lari daripada ahli sunnah wal jamaah yang Nabi bayangkan besok umatku terpecah kepada 73 pecahan, semuanya masuk neraka melainkan satu saja yang masuk surga, ahli sunnah wal jamaah. Berbalik kepada Ibn Hajar ini murid Imam Nawawi, yang pernah saya katakan Imam Nawawi ini pernah dicabar oleh ahli mulhid, ahli yang tak percaya kepada Tuhan, ahli macam komunis, tak percaya Tuhan. Dia cabar untuk berdebat, dan Imam Nawawi ini termenung. Macam mana aku nak berdebat dengan orang yang begini terkenal masa itu, ya, terkenal, orang yang tak percaya Tuhan tapi terkenal megah. Tiba-tiba dia mimpi nampak satu pohon yang besar, keluar daripadanya seekor tikus ke kucing dan menghadap singa yang besar, tapi akhirnya singa itu kalah. Jadi dia mentadbirkan mimpi itu, dia sebagai pokok yang besar, dia ada murid, tapi murid dia ni boleh mengalahkan musuh Islam tadi. Yang dinampak-nampak Ibn Hajar, kanak-kanak lagi kau boleh lawan, berhujah. Akhirnya berjaya, ya, Ibn Hajar. Dan waktu kecil lagi, umur 7 tahun, malam bulan Ramadan, Ibn Hajar ni merasa heran, Pak, kenapa Pak pokok semua rubuh, semua sujud? Bapaknya tak nampak. Dia asap dibukakan mata hatinya oleh Allah SWT, dapat melihat hakikat pokok-pokok di Lailatul Qadar ni sujud kepada Allah SWT. Ibn Hajar sikitlah tentang Ibn Hajar. Berkata Ibn Hajar Allah Ta'ala, ditulis baginya seumpama segala amal yang baik yang mengerjakan dia oleh anaknya, tiada segala amal-amal yang jahat. Maknanya anak yang soleh tadi, ya, amal-amal yang baik tadi, dan mengerjakan dia oleh anaknya mengerjakan amal-amal yang baik. Kerana anak ini dididik oleh mak bapaknya, maka amal-amal yang baik yang dikerjakan oleh anaknya itu pahalanya sampai kepada bapaknya. Sebab anak yang baik, anak yang soleh ini, segala amal dihadiahkan kepada bapaknya yang telah meninggal dunia, roh bapaknya. Ada orang berpesan, jangan lupa setiap lepas sembahyang fardu hadiah Fatihah kepada ibu dan bapa kita. Jangan lupa. Ya, ini orang lain kadang hadiahkan begitu orang mati, ya. Kita tak pernah hadiah kepada mak bapak kita, walaupun satu Fatihah. Anak yang soleh, jangan lupa hadiahkan Fatihah sebelum amal-amal yang lain. Duduk lepas sembahyang itu, sekejap je aku hadiahkan Fatihah ini kepada roh ibu dan bapa. Al-Fatihah, baca Fatihah, itu pun dah kira pemberian anak yang soleh kepada ibu bapanya. Demikianlah menjadikan Allah Ta'ala bagi engkau akan faraj untuk menurunkan zuriat yang soleh, anak-anak yang soleh yang akan menjadi kemegahan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia turunkan zuriat tak dididik, tak diajar, akhirnya menjadi anak yang toleh. Daripada soleh kepada toleh. Toleh ini yang jahat. Salah bapa lah, kerana didik tak betul, didik kepada yang salah. Apa kisah Imam Musaddad, Kiai Anwar Musaddad Indonesia yang pernah datang ke Melaka dulu waktu mula-mula merdeka, ceramah banyak sama dengan Hamka. Waktu itu dalam zaman Belanda, dapat anak lelaki, dia nak jadikan pegawai yang tinggi, dia hantar ke Jakarta, sekolah Belanda. Yang bapaknya yang percaya hantar je duit. Tak tahu anaknya ni hantar sekolah Belanda tu rupanya sekolah Kristian, agamanya Kristian.
tak belajar agama Islam langsung masuk situ. Akhirnya dia meningkat menjadi padri. 10 tahun bapa ni percaya pada anaknya. Bila dia balik kampung, tengok bapa dia sembahyang, dia tanya bapa dia, bapa sembahyang tak sama dengan saya. Kenapa? Bapa itu, saya sembahyang tak macam ini, tak ada sujud semua ni. Jadi engkau ni Kristian lah. Itulah yang bapa hantarkan ke tempat. Hingga saya jadi macam ni, itulah tempat. Dan dia mempertahankan agama Kristian. Sebab dia mahir, paling betul dalam dunia agama Kristian. Bapa nasihat, tidak, dah cukup faham dengan kebaikan agama Kristian. Bapa salah ide, salah hantar. Akhirnya orang kampung diperintah, minta turun orang kampung supaya mengajar anak ni, supaya balik kepada Islam. Tak mau. Akhirnya dimasukkan dalam sungai, tenggelam timbul pun tak mau masuk Islam juga. Apa kata Khairul Musadat, daripada tuan-tuan semua seksa saya macam ini, panggillah ulama tuan, mari berbahas, berdebat dengan saya antara Islam dengan Kristian, mana yang baik. Akhirnya setuju. Kalau ditakdirkan dalam perdebatan itu saya kalah, saya akan masuk Islam. Dipanggil ulama yang terkenal dalam Indonesia, berdebat bukan 1 hari 3 hari. Debat dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal tasawuf pun ada. Di debat. Akhirnya dia kalah dalam perdebatan itu dan mengucap 2 kalimah syahadah, masuk Islam. Bapaknya buatkan alat untuk memikul di keliling kampung, dirahikan. Lepas tu hantar ke Pondok Termas. Pondok Termas ni dari Jawa Timur ya, Pondok Termas terkenal. Lepas itu dia ke Mekah. Tu balik jadi Kiai Anwar Musadat arwah dah. Sekarang anak dia Kiai Munanda, anak dia pun hebat jugalah, ceramah yang menarik dan mengagumkan. Jadi balik kepada demikianlah menjadikan Allah Ta'ala bagi engkau akan faraj. Maknanya kena jaga. Kalau dah sampai masanya, carikan jodoh. Tak dapat cari jodoh tapi alat itu berfungsi je, suruh puasa, banyakkan puasa sunahan supaya kurang. Hari ini kurangkan puasa, makan apa? Tongkat tali. Jadi benih itu sebenarnya amanah Allah, tak boleh dibuang-buang, tak boleh dibuang-buang. Kerana kegunaan dunia, iaitu sedap-sedap dengan jima yang halal dan bersuka-suka dengan sekalian anak dan isteri ya. Dengan jima itu dengan jima itu kita dapat bersuka berseronok-seronok dengan anak dan isteri, tapi dalam melalui cara yang halal. Itu yang katakan dapat pahala tadi. Seronok pun dapat pahala. Sehingga isteri ataupun suami membelai isterinya dalam tidur itu pun ibadat. Sebab nak menunjukkan kasih sayang kepada isteri. Isteri juga kena berbuat demikian, menunjukkan kasih sayang kepada suami. Itu ibadat, dapat pahala. Itulah ya keistimewaan agama Islam kita. Tapi yang ada kadang-kadang yang tua-tua dia dah tak mau dekat lagi. Nabi Muhammad macam mana? Dia kahwin dengan Siti Aisyah. Dia suami diceritakan. Pernah Nabi jadi kuda, Aisyah jadi naik kuda, bergurau. Sebab isteri masih kanak-kanak, jadi dia layan cara kanak-kanak. Dia gembira, ajak lomba lari. Itu contoh rumah tangga yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW. Yang bermula mereka itu sebesar-besar segala perhiasan dunia. Zuyina linnasi hubbus syahwat wal banin wal qanatir. Al qanatir, Tuhan tunjukkan keseronokan, kehebatan di dunia ini dengan
diberinya kita syahwat. Bila kita ada syahwat, maka kita dapat berseronok, bergembira dengan isteri dan anak-anak. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Bermula harta benda dan sekalian anak itu perhiasan hidup di dunia. Seronokkan untuk kita di dunia. Tapi daripada itu juga kita dapat faedah untuk akhirat. Apabila kita dapat menjadikan isteri kita isteri yang solihah, sama-sama beribadat, ya, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Kata Ustaz Abang Nur Aman, bila dia dah masuk 40 tahun cakap dengan isterinya, ya, dia minta izin dengan isterinya, sampai setakat inilah kita nak berseronok-seronok untuk dunia, ya, dan daripada saat ini aku nak tinggalkan keseronokan untuk dunia itu, aku nak mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kamu mau ikut sama, ayo. Kalau tak mau, sampai setakat inilah jodoh kita. Carilah orang lain yang boleh seronok terus. Pendirian para ulama dulu, ya. Nampaknya uraian ini ada lanjutan kepada banyak perkara, termasuklah kalimah liwat pun ada disentuh datang ni. Jadi buat setakat ini kita sampai setakat ini dulu, kerana masih jauh lagi, ya, berbincang dengan ilmu tasawuf ni untuk menjaga amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kalau ada salah silap, mohon maaf. Kita bersyukur pada Allah kita dapat melaksanakan program Asyura, ya, awal Muharram Asyura setakat yang termampu di masjid kita ini. Walaupun ada cacat cela, setengah-setengahnya ada yang kata tak puas hati cara itu, tak apalah, ya, sabar. Dan yang mengendalikan acara ini pun kena sabar, kerana itu dah jadi adat manusia. Jadi daripada komplain-komplain, kritik-kritik, kita kumpulkan untuk diperbaiki pada masa-masa yang akan datang. Kita sebagai ahli masjid, sewajarnya kita anggap sama dalam masjid ini sebagai saudara kita, menyayangi antara satu sama lain. Jangan lakukan perkara yang kita tak suka tapi kita lakukan pada orang lain. Itu ahsin ila man asa'a ilaika yang saya sebut semalam. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepada kamu. Ini maqam yang tinggi. Kalau kita dapat berbuat baik kepada orang yang buat jahat pada kita, itu sangat tinggi maqam ihsan. Dan mudah-mudahan apa sahaja yang kita kutip, mutiara-mutiara kutip yang taburkan di masjid ini, selain daripada kita terima dan kita semak juga, kadang-kadang manusia tak sunyi daripada silap dan salah. Kadang-kadang dalam penyampaian tu tak sampai yang dia nak hajatkan, orang salah faham, dah lain begini. Kadang-kadang manusia alangkan Nabi-Nabi pun kadang-kadang ada melakukan silap. Saya sembahyang di Bukit Katil, dah habis sembahyang baca mirit, kita sembahyang isyak 3 rakaat saja. Dah salam, dah mirit, baru dibisik kita sembahyang isyak 3 rakaat. Ya ke? Kenapa tak ada orang baca subhanallah? Baru 3 rakaat dah tahiyat. Kita sembahyang balik semua. Takkanlah saya sadar tu tak betul. Tak betul, kena ikut subhanallah lah. Sembahyang 2 kali isyak. Kadang-kadang kita manusia, kadang tersilap, keliru. Kadang-kadang keliru imam tu, kadang ragam makmum baca kuat keliru imam, sampai nak baca surah pun dah tersasul. Pasal baca Allah Akbar Kabirah tu panjang sangat, dah habis-habis. Imam nak habis Fatihah, nak baca surah, dah tertutup dengan bacaan makmum yang kadang-kadang boleh menirukan. Ini yang selalu saya sebut, ya, ubahlah cara kita sembahyang ni. Mana yang orang tak pernah buat, janganlah kita seorang nak buat. Dan maksudnya yang kita seorang buat, orang tak buat, itu tak betul. Yang betul orang yang orang ramai buat. Itu kalau gunakan akal. Sembahyang berjamaah ni disuruh kita memikirkan, merenung untuk memperbaiki, meningkatkan sembahyang kita. Yang dah tak betul tu biarlah dia. Tak boleh nak buat apa-apa. Kita yang masuk dalam kumpulan yang berakal waras, wajarnya kita cukup muhasabah selalu sembahyang kita, tingkatkan bacaan-bacaan kita, tambah sikit.
itulah tambah sikit password pas tamat tadi, tambah sikit baru teringat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la man ma'ana syakiyya wa la matruda. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.